Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, berbanyak terima kasih saya ucapkan atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk mengikuti sesi taklimat yang akan diadakan ini. Dan saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan bahawa sesi yang kita adakan pada pagi ini adalah sesi taklimat berkaitan dengan tata cara perjalanan MAPT yang akan kita jalankan pada 30 Oktober 2021 bermula jam 8 pagi dan akan bersiaran daripada WTC Kuala Lumpur. Sesi yang kita adakan pada pagi ini lebih kepada sesi taklimat dan bukannya sesi percubaan ataupun simulasi sistem yang akan kita gunakan. Dan tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, sebab sesi pada hari ini kita pakai Microsoft Teams, tapi masa mesyuarat nanti kita akan pakai internet browser, layar internet yang tuan-tuan dan puan-puan biasa guna. So saya mulakan macam mana tuan-tuan dan puan-puan untuk mendaftar semasa hari mesyuarat dan mengikuti MAPT kita pada 30 hari bulan nanti. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di sini, semasa pendaftaran tuan-tuan dan puan-puan dah melayari pautan yang kita kongsikan pada skrin, kan? So pautan yang sama juga kita akan gunakan semasa sesi mesyuarat nanti pada 30 hari bulan. Saya buat contoh di sini. Tuan-tuan dan puan-puan type convene agm.my/cbp. Okey, tuan-tuan dan puan-puan akan nampak skrin yang dipaparkan. Okey. Dan bila dah dapat paparan yang sebegini, tuan-tuan dan puan-puan boleh di sebelah atas kanan skrin, tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan sign in dan tuan-tuan dan puan-puan akan dapat paparan sebegini. Okay. Untuk masuk ke portal, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah masukkan alamat email yang dah didaftarkan dan juga kata laluan yang tuan-tuan dan puan-puan cipta semasa pendaftaran hari itu. Katakan tuan-tuan dan puan-puan terlupa password, boleh klik pada forgot password yang tertera. Okay. Bila dah tekan forgot password, tuan-tuan dan puan-puan kena masukkan alamat email yang dah didaftarkan dan dalam email tu akan ada panduan-panduan untuk macam mana untuk kita set semula password. Okay. Setelah tuan-tuan dan puan-puan masukkan user ID dan juga kata laluan yang berkaitan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan sign in. Okay. Bila tuan-tuan dan puan-puan tekan sign in, skrin yang akan dipaparkan adalah sebagaimana yang saya tunjukkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk pada hari ini, skrin inilah yang akan dapat dilihat. Dan pada hari ini juga, sejak daripada kita buka pendaftaran sehingga hari ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh meneliti dokumen-dokumen yang dipaparkan. Boleh download dan baca dokumen-dokumen yang berkaitan, iaitu buku panduan. Kalau kita tengok buku panduan ni, dalam buku panduan ni kita dah nyatakan
jam berapa akan bermula mesyuarat, kan, tarikh, masa, lokasi penyiaran, kan, notis rasmi atau cara, agenda dan juga lain-lain. So agenda yang akan berjalan pada hari mesyuarat adalah bermula pada jam 8 pagi dan kita mulakan dengan upacara perasmian. Dan mesyuarat kita jangka kita akan mulakan pada jam 9:30 pagi. Okay. Ini ada 16 agenda yang akan melibatkan tuan-tuan dan puan-puan semasa MAPT nanti. Okay. Yang pertamanya melantik pengurusi sehinggalah selesai kepada menimbang dan menuliskan mana-mana laporan yang dikehendaki. Okay. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan pun dah register dan boleh meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan. Okay. Ini panduan untuk semasa proses pendaftaran yang kita buka selama 2 minggu. Dan di sini juga ada penerangan macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak mengikuti MAPT nanti. Okay. So, skrin yang berkaitan saya akan kongsikan sebentar lagi. Tuan-tuan boleh baca buku panduan ni yang akan menerangkan secara lengkap lah apa tindakan-tindakan yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat. Okay, dan bayaran allowance kita akan kreditkan ke akaun simpanan para perwakilan. InsyaAllah kita cuba dalam tempoh 2 hari selepas tarikh mesyuarat, dan back cenderahati juga tuan-tuan dan puan-puan boleh tuntut di mana-mana cawangan mengikut kawasan tuan-tuan dan puan-puan masing-masing. Okay. Okey, selain daripada itu, dalam skrin yang sama juga tuan-tuan boleh tengok notis MAPT minit mesyuarat agung yang terdahulu pada tahun 2019, laporan tahunan 2019 dan laporan tahunan 2020. Okey. Penyata kewangan diaudit untuk subsidiary 2019-2020 dan juga garis panduan 14B, iaitu tata cara pelaksanaan MAT koperasi semasa penularan pandemik. Okey. Itu skrin-skrin yang akan dipaparkan sejak daripada tarikh kita mula buka pendaftaran pada 8 hari bulan sehinggalah pada hari ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk pada hari ini pun benda yang samalah tuan-tuan dan puan-puan akan dapat lihat. Okey, ini pada masa sekarang. Okay. Untuk pada hari mesyuarat, pautan yang sama tuan-tuan dan puan-puan masukkan alamat email. Saya ulang sekali lagi macam tadi. Tuan-tuan dan puan-puan masukkan alamat email dan juga kata laluan yang dicipta. Kalau tuan-tuan dan puan-puan terlupa password, boleh tekan forgot password ni dan kita akan bagi panduan macam mana untuk reset password yang baru. Okay. Seterusnya, ini paparan yang akan tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat semasa mesyuarat nanti. Okay. Kalau tadi kita hanya dapat paparan berkenaan mesyuarat dan juga pendaftaran saja. Pada hari mesyuarat, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat skrin yang juga menunjukkan siaran secara langsung mesyuarat. Dan pada hari mesyuarat juga tuan-tuan dan puan-puan masih boleh memuat turun dokumen-dokumen yang berkaitan pada butang about the meeting ni. Masih boleh memuat turun. Kalau hari ini masih tak muat turun lagi, pada hari mesyuarat tuan-tuan dan puan-puan masih boleh memuat turun. Dan sebarang dokumen-dokumen tambahan berkenaan MAPT kita akan muat naik dalam menu yang sama. Okey, ini paparan semasa hari mesyuarat. Dan untuk perjalanan agenda, okay, ini contoh
pada hari mesyuarat kita akan dapat paparan skrin siaran secara langsung apa yang berlaku di dalam Dewan Mesyuarat. Okay. Dan di sebelah sini kita akan ada maklumat berkaitan agenda-agenda yang sedang berjalan. Di bawah skrin paparan siaran langsung ni akan ada 3 butang yang berkaitan, iaitu Ask Question, di mana para perwakilan boleh bertanya soalan secara teks. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tekan butang Ask Question ini, akan ada satu kotak untuk tuan-tuan dan puan-puan tarik soalan dan hantar soalan kepada pihak urus setia dan juga ALK semasa mesyuarat. Okay. Kemudian di tengah-tengah ni ada butang Listen Only. Butang Listen Only adalah berkaitan dengan kalau talian internet tuan-tuan dan puan-puan di kawasan tuan-tuan dan puan-puan agak rendah, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu untuk tonton siaran langsung, boleh juga menggunakan button Listen Only. Listen Only, so penggunaan data tuan-tuan dan puan-puan akan lebih rendah dan tuan-tuan dan puan-puan hanya mendengar sahaja tanpa menonton siaran langsung. Untuk alternative channel, kita ada 3 channel berbeza yang tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih. Contoh kalau channel saluran yang pertama bermasalah, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih saluran kedua atau ketiga untuk menonton siaran secara langsung. Okay. Dan ini butang-butang menu dan juga butang untuk perjalanan agenda. Okay. Saya ambil contoh bagi agenda yang pertama, iaitu melantik pengurusi MAPT. Kita akan ada 2 button yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh bersetuju ataupun tidak bersetuju untuk melantik pengurusi CBP sebagai pengurusi MAPT. Tapi untuk lebih melancarkan perjalanan mesyuarat, kita adalah lebih baik supaya mesyuarat dipengurusikan oleh pengurusi CBP sendiri sebagaimana yang kita laksanakan sebelum ni ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini untuk contoh untuk agenda yang pertama. Untuk agenda, okey, selepas selesai proses pengundian, okay, tempoh pengundian adalah tertakluk kepada masa yang akan ditentukan oleh tuan pengurusi lah nanti. Dan selesai sahaja tempoh pengundian, kita akan teruskan dengan keputusan pengundian. Kita akan maklumkan keputusan pengundian kepada para perwakilan. Selesai agenda yang pertama, okay, sepanjang sesi mesyuarat ni tuan-tuan boleh tekan apa saja. Nak tanya soalan, boleh tekan pada bila-bila masa. Okey? Okey. Dan untuk agenda yang kedua, bagi melantik penentusah minit MAPT ke-61, ini contoh paparan skrin yang akan kita paparkan semasa hari mesyuarat. Okey? Semasa hari mesyuarat, setakat semalam kita ada lebih kurang 50 calon-calon penentusah minit dan tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih daripada senarai calon tersebut 6 calon daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang telah menawarkan diri sebagai penentusah minit untuk menentusah minit ke-61. So kita akan muktamadkan senarai calon penentusah minit dalam masa terdekat dan apa-apa perkembangan kita akan maklumkan secara SMS Infoblas ataupun WhatsApp para perwakilan. Okay. Itu untuk agenda yang kedua. Okay. Daripada senarai calon yang dipaparkan, tuan-tuan boleh pilih 6 ataupun jumlah yang kurang. Okay. 3, 4, 5 terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan tapi tak boleh lebih.
Tak boleh pilih lebih daripada 6 calon. Okey, selesai agenda yang kedua, kita akan maklumkan keputusan-keputusan pengundian bagi penentu sah minit, dan kita akan hubungi penentu sah minit untuk membuat pengesahan, dan kita akan minta setiap calon yang terpilih akan untuk terus berada di dalam mesyuarat sehingga selesailah untuk proses penentu sah minit, ya. Ini untuk agenda yang kedua. Untuk agenda yang ketiga, okay, mengesahkan minit mesyuarat agung ke-60. Okay. Kalau tadi kita perlu melalui proses pengundian, ada senarai nama calon dan juga keputusan pengundian. Tapi untuk agenda yang ketiga ni kita akan ada 2 butang, pencadang dan penyokong. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih, okay, bila sebaik sahaja diumumkan oleh pengerusi mesyuarat, tuan-tuan boleh cadang dan sokong agenda yang berkenaan. Okay. Nama pencadang dan penyokong akan dipaparkan pada menu yang di bawah agenda ini. Dan semasa mesyuarat juga, tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang mesyuarat berlangsung juga, tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanyakan soalan, dan kita akan maklumkan kepada pihak ALK untuk menjawab dan memberi respon pada soalan-soalan yang berkaitan. Okay. Ini contoh untuk agenda yang ketiga. Untuk agenda yang, saya terus kepada agenda yang ketujuh. Proses perjalanan agenda yang ketujuh, itu melantik anggota lembaga, juga adalah sama sebagaimana agenda yang kedua. Okay. Kita akan paparkan gambar-gambar calon yang bertanding pada skrin siaran langsung ni dan nama-nama calon yang bertanding semasa mesyuarat agung nanti. Tuan-tuan boleh pilihlah calon-calon pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Cuma tekan pada nama calon-calon yang berkenaan. Tekan saja pada nama calon-calon yang berkenaan dan tekan hantar undi. Okay. Untuk mengesahkan undi tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Ini untuk agenda yang ke-7. Dan untuk agenda yang berikutnya, agenda ke-8 hingga agenda ke-16, sebagaimana pada agenda yang ke-3 tadi, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu cadang dan sokong bagi agenda-agenda yang berkenaan. Dan kalau ada soalan, terus boleh bertanya soalan pada butang Ask Question yang ada pada bawah skrin ini. Okay. Paparan skrin ni hanya akan ada pada 30 hari bulan. Okay. Kalau tuan-tuan masuk pada hari ini, sebagaimana yang saya tunjuk tadi, paparannya adalah sebegini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh meneliti dokumen-dokumen berkaitan. Okey. Dan saya ingatkan sekali lagi, saya tekankan sekali lagi, pada hari mesyuarat, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu masuk kepada MS Team, cuma masuk kepada pelayar internet, taik alamat yang berkaitan, okay, dan masukkan alamat email dan juga kata laluan yang tuan-tuan dan puan-puan telah cipta. Dan untuk talian untuk bantuan semasa NAPT, kita ada 5 talian bantuan. Tuan-tuan boleh hubungi kalau ada masalah pendaftaran dan nak dapatkan penjelasan, tuan-tuan boleh hubungi 5 nombor yang tertera. Dan insyaAllah maklumat berkaitan ni kita akan salurkan melalui SMS Info Blast kepada para perwakilan 1 hari sebelum mesyuarat berlangsung. Ya. Okey, so saya sampai di sini saja sesi taklimat saya pada hari ini. Okey. Sebelum kita teruskan dengan mungkin ada soalan-soalan daripada perwakilan sebelum kita buka mic untuk tuan-tuan dan puan-puan bertanya.
saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan lah. Kita ada button angkat tangan yang dalam Microsoft Teams ni. Okey, untuk soalan-soalan kita boleh angkat tangan dan kita cuba jawab satu persatu soalan tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Okey, kalau ada tuan-tuan soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan boleh ni. Saya nampak ada Cik Ridwan Harun yang angkat tangan untuk bertanya kan. So mungkin boleh unmute mikrofon tuan-tuan dan puan-puan untuk tanya soalan dan kita akan cuba bagi jawapan. Saya minta kerjasama semua perwakilan lah, kita bagi laluan seorang demi seorang sebab soalan yang ditanya mungkin sama dengan soalan tuan-tuan dan puan-puan nak tanya kan. So kita boleh bagi tumpuan dan juga kita cuba jawab soalan-soalan yang ingin dikemukakan oleh perwakilan-perwakilan yang lain. Seorang demi seorang ya. Cik Ridwan Harun ada soalan ke? Cik Ridwan? Cik Ridwan? Oh, Cik Ridwan ada soalan? Kalau tak ada soalan kita teruskan kepada yang lain. Cik Anas, saya tengok ada Cik Anas angkat tangan. Ada soalan? ada bagi dah. Itu lah bulat-bulat. Cik pakai kol hitam tu lah. Dia punya cik pakai yang pokok. Amin. Hello. Kalau tak ada soalan daripada Cik Anas, mungkin ada soalan daripada Cik Yusof. Yusof. Amin. Amin. Ya Cik Yusof. Ni apa tadi masa pencalonan kata kita nak pilih 3, kita tekan-tekan tersilap kata kita pilih. Ya. Ni apa kita nak tukar orang lain macam mana? Okey, selagi agenda tu tak selesai, selagi kita tak tutup pengundian, tuan-tuan dan puan-puan boleh ubah dan boleh tambah jumlah undi kalau tak mencukupi. Akan ada button submit dan cancel. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cancel lagi. Selagi agenda tak ditutup. Okey tak tu? Okey, boleh ya Cik Yusof? Ya boleh. Okey. So, saya ada nampak lagi Cik Hashim Mak Yusof ada soalan? Mak Yusof ada soalan? Hello, Assalamualaikum. Ya, salam. Ni saya nak tanya pasal tadi pengundian tadi, adakah yang kemungkinan undi tu undi rosak? Maksudnya ni sistem maksudnya kalau 6 orang lah kita pilih. Kalau lebih 7 kita akan letakkan jumlah maksimum dan Rosak. Sekarang dekat pukul 10.30 minit pagi. Cik Hashim, kita minta yang lain-lain untuk boleh tuan-tuan. Cik Hashim, boleh buka mikrofon untuk tanya soalan tadi? Untuk penjelasan. Cik Hashim Mak Yusof. Cik Hashim. Kalau tak ada kita teruskan dengan yang lain lah. Cik Ashraf alias Jebat, ada soalan? Cik Ashraf. Cik Ashraf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak tanya. Berkenaan dengan tadi paling minima 3 orang. Kalau kita pilih 1 saja, hati saya nak 1 saja. Macam mana? Tak ada masalah. Jangan lebih. Masalah. Ya, jangan okey, lebih. terima kasih. Sama. Okey, Cik Firdaus ada soalan. Cik Firdaus Abdul Malik. Assalamualaikum. Salam. Tadi saya punya ni. Pelan ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Cik Firdaus. Cik Firdaus ke? Bukan. Assalamualaikum.
Cik Hashim lagi, Cik Hashim. Cik Hashim ke? Tak dengar. Boleh dengar patutnya. Tak ada. Siapa Cik Hashim ke? Speaker. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Hashim Muhammad Yusof. Ya, Cik Hashim. Tadi saya tak dengar lah. Ya. Sekarang saya dengar. Saya nak minta share lah sebabnya kadang takut terlupa. Ya, Share share. video. Ya. Share Share apa tu? video. Ya? Saya minta share video. Video. Ha. Video berkenaan tata cara untuk apa tu, Cik Hashim? Tata cara dan seterusnya lah. Pasal apa? Saya takut saya terlupa. Baik. InsyaAllah kita akan cuba, Cik Hashim. Ya. Terima kasih banyak-banyak lah. Sama-sama, Cik Hashim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Lain ada soalan lain lagi? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni saya Cik Firdaus. Saya Firdaus. Okey. Nak tanya sikit yang tadi pasal kalau undi tadi kalau undi satu je diterima jugalah kiranya kan. Ya. Kalau lebih tu tak boleh lah. Ya. Sistem tu takkan capture. Ya. Okey, lagi satu apa nak tanya berkenaan ni pasal rakaman ni saya nak jugalah rakaman pembentangan ni sebab mungkin takut kita pun baru kan tentang ni sebab saya sebelum ni saya dengan Bank Rakyat. Ya. Bank Rakyat punya sistem lain lah dia punya ni kan. Ya. Cuma itulah hari tu saya dah try submit yang untuk cadangan atau usul sebelum 22. Maksudnya lepas ni dia dekat AGM nanti dia akan bincangkanlah usul kan. Ya. Dan lagi satu nak tanya pasal cenderati dapat tak? Kita kalau ikutkan kalau para perwakilan tengok buku panduan yang kita nyatakan tadi kan? Kalau buku panduan, dalam buku panduan ni tuan-tuan boleh tengok habis lah. Kau ada tak boleh? Kita tengok. Kalau tuan-tuan download Okey dah. Elam dan cenderahati tuan-tuan dan puan-puan boleh tuntut di cawangan dalam masa 7 hari selepas mesyuarat lah. Beg cenderati cuma beg sajalah dalam tu tak ada apa-apa lah. Beg kosong lah. Elam kita akan kreditkan masuk dalam ke akaun simpanan tuan-tuan dan puan-puan. Ada juta tu. Okey baik itu saja. Terima kasih. Sekiranya satu katakan dia dah daftar tapi pada pendaftaran dia dah daftar tapi katakan masa mesyuarat tu dia tak masuk. Tak masuk tak dapat duit lah. Okey. Dapat duit lah. Okey, kalau kita kalau di sistem kalau saya boleh tunjuk di bahagian pentadbir sistem kita akan ada senarai pendaftaran. Senarai pendaftaran yang mana tuan-tuan dah daftar daripada boleh. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dah daftar daripada 8 hari bulan sampai hari ini semua kita dah capture dan untuk hari mesyuarat kita boleh tengok siapa yang hadir dan siapa yang tak hadir. Kalau yang tak hadir tu dia boleh alert tak? Maksudnya takut terlupa lah kan? Ya. Kalau kata CBP punya inisiatif lah kena nak panggil ahli yang tak hadir. Kita akan blast SMS sekali lagi satu hari sebelum mesyuarat untuk link yang untuk mengikuti mesyuarat dan juga nombor telefon yang diperlukan untuk sebarang bantuan semasa hari mesyuarat. Harap para perwakilan boleh alert lah berkenaan dengan perkara-perkara ni ya. Ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Ada soalan-soalan Assalamualaikum. Salam. Soalan saya, kita mesyuarat, kita akan mula pukul berapa dan habis pukul berapa dijangka? Okey, kalau ikutkan dalam buku panduan ni, saya tunjukkan sekali lagi. Tuan-tuan boleh juga tengok dalam buku panduan tu.
Kita akan mula, perwakilan boleh login masuk pada hari mesyuarat nanti. Bermula jam 8 pagi. Pagi boleh. 8 pagi dan kita jangka kita akan habis pada jam 12.30 tengah hari. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanyalah, katakan kita dah masuk dalam setengah jam ke 1 jam, line tak ada tu, macam mana tu? Okey. Kalau dah masuk, kalau ikutkan dalam GP 14, bila perwakilan dah masuk, dia dikira sebagai quorum, kan? Kalau dah terputus line, kan? Kehadiran masih boleh diambil kira. Cuma hak untuk melaksanakan peranan tuan-tuan dan puan-puan tu sebagai perwakilan agak ni lah, kan? So kalau terputus, tuan-tuan dan puan-puan boleh login masuk balik, tak ada masalah. Yalah, maknanya kita putus kadang line ada, kadang tak ada. Jadi bila ada line kita masuk balik lah. Boleh masuk balik. Itu je nak tanya pasal Kalau ada anon ada, jangan ada. Pasal kita kampung ni line tak tentu. Ya, cuma kita akan terlepas, mungkin setengah agenda tu kita akan terlepas lah, tak boleh nak melaksanakan peranan kita sebagai perwakilan untuk agenda yang Okay, terima kasih. Baik, dia tidak menjejaskan elang kehadiran ke tuan? InsyaAllah kita akan capture kehadiran tu. Once login masuk, kita akan capture kehadiran. Assalamualaikum tuan. Satu lagi tuan, tentang kehadiran, elang kehadiran ni, oleh kerana kita buat secara maya, secara online, secara maya, kita punya elang tu tak boleh dinaikkan lagi kan tuan? Elang kehadiran. Saya nak tahu elon tu berapa? Elon minimum apa? 500? 600. Ya. Sebab kita buat secara maya ni, secara maya. Tak banyak beza dengan apa yang kita bayar sebelum-sebelum ni, tuan. 700 lah, 800. Elang kehadiran tak ada yang masuk nak syarat ke nak online? Tak dengar. Okey, coming. Masuk nak syarat ke nak allowance? Ya, nak mesyuarat dan elang kan ada, elang mesyuarat. Ya. Mesyuarat bising sangat nak cakap tuan. Betul elang tu bagi sikit-sikit dah lah. Duduk di rumah je pun. Halo. Ada naik kereta naik apa. Itu padahal dah dapat tu. Halo tuan. Okey. Pasal elang kita lebih utamakan mesyuarat dengan utamakan allowance. Halo tuan. Ya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Tuan. Mic tu tak boleh kontrol ke tuan pasal apa? Semua perkara nak bercakap, kami dah jadi tak tahu kepala biji dah ni. Okey, saya mutekan mic kan. Kita yang mana yang nak bercakap. Yang angkat tangan tu bila dah on mic tu, lepas tu bila dia berhenti habis cakap, tuan kena off mute balik lah. Sebab macam-macam cakap tu yang tak berkenaan tu. Yang kami yang nak tanya yang benda-benda yang ni dah tak boleh tanya dah. Dia bising dengan online tu. Saya nak tanya tuan, bila video taklimat pagi ni boleh dihantar melalui WhatsApp ke apa tuan? Kita cuba petang insyaAllah kan. Bukan pasal apa, saya masuk dari pukul 10 tadi. Elok tuan buka untuk soalan, baru dia boleh join meeting. Saya connect dari pukul 10. Jadi tak tahu hujung bangkai lah. Baik. Kita cuba edarkan video ni petang ni ataupun selewatnya pagi besok lah. Okey. Baik. Terima kasih tuan. So saya unmute lah, saya mute semua mikrofon. Kalau ada soalan kita minta kerjasama untuk yang nak bercakap tu unmute balik lah untuk bertanya soalan. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Saya Cik Mukhtar Muhammad. Ya. Saya nak bertanya tentang tadi tu, macam kita permulaan kita dah masuk. Lepas tu kita punya internet putus. Ya. Dan kita masuk balik, adakah kita akan dapat 2 kali allowance? Ada. Dikira sekali je. Kalau macam tu masuk putus, masuk putus. Masuk putus kan banyak kali dapat. Apa punya soalan? Kalau ada sekali sajalah kan. Kalau dia masuk, dia keluar masuk pun macam mesyuarat biasalah juga tuan-tuan dan puan-puan.
kan keluar pergi tandai lah, keluar beli barang lah, sekali je kita bayar allowance. Sama jugalah online pun terputih tu kita bayar sekali. Assalamualaikum Tuan. Ya Tuan. Tuan Musi tapi sikit lah soalan tu. Soalan kadang-kadang soalan yang merapu ni tak payahlah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Kita bagi laluan kepada soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Datuk Hashim Tengganu. Ya Datuk Hashim. Saya yang penting masa pemilihan. Masa pemilihan ALK. Boleh beri penerangan sikit? Ya Datuk. Masa pemilihan ALK, tolong beri penerangan sikit. Yang kedua, ada yang satu nak ambil tindakan kepada lembaga. Saya tak bersetuju. Saya memang boleh dilepaskan. Tapi boleh penerangan awal kepada perwakilan Terengganu. Okey, insyaAllah masa untuk agenda 6 dan agenda 7 ni, sebelum kita serahkan kepada kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan untuk buat keputusan, kita akan bagi penerangan secara lengkap apa yang perlu dilaksanakan. Bagi peluang saya bercakap, saya daripada Batus. Ya. Assalamualaikum Tuan Pengurusi. Waalaikumsalam. Pertanyaan sikit berkenaan dengan kita berkumpulan untuk pergi ke taklimat ke Mesyuarat Agung nanti Tuan. Yang mana kumpulan kita ni tersewa satu tempat, umpamanya di Sempilai dekat Zubaidah sana. So masalahnya kita di sana kita pakai grup lebih kurang dalam 10 ke 15 orang macam tu. Selalunya kalau kita ke Mesyuarat Agung di sana, kita ada jamuan makan lah, apa pun semua tak ada. Sampai sekarang ni kita pergi grup gitu, adakah walaupun allowance ada, tapi makan kita dah dikecualikan. Bolehkan juga kita buat order makan di situ, claim pada CBP balik. Boleh pakai. Okey, saya jawablah soalan tu Tuan. Kalau ikutkan kita dah allocate untuk semua perwakilan, allowance kehadiran mesyuarat dan juga allowance untuk data internet. So terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan untuk menggunakan dengan bijaksana lah allowance yang kita bagikan tu. Ya. Okey, sama. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Saya rasa amat berpuas hati Tuan di atas kadar allowance yang telah diberikan. Kita tak usahlah menceritakan minta allowance itu allowance ini. Yang penting kita pun tak datang daripada jauh. Kita melalui sistem maya atau online secara talian. Bersyukur pada Allah. Kita semua telah dapat tahu perkembangan mengenai IT dan juga sistem media sosial yang baik ini. Tentang allowance, tentang beg itu soal nombor 10. Jangan kita fikirkan. Memajukan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ada soalan lain? Terima kasih. Saya nak minta rakaman video. Rakaman video mesti dihantar kepada semua perwakilan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya daripada Penang. Saya nak tanya, semua perwakilan kita ni tak ada, setengah tu tak ada akaun itu Co-op Bank. Tapi macam mana kita nak ini buat urusan pembayaran tu? Okey, ataupun kita kena buka. Atau kita pergi buka itu akaun di apalah Co-op Bank. Ya. Kita galakkan semua perwakilan untuk buka akaun di cawangan CBP yang terdekat. Sebab dia bukan hanya melibatkan allowance perwakilan saja, Puan. Kita bayaran dividen pun kita akan kreditkan masuk dalam ke akaun berkenaan. Habis masa kita buat pendaftaran tu, dulu kita tak ada bagi lagi nombor akaun. Bila kita nak bagi, kalau kita dah buka akaun, kita nak bagi kita melalui macam mana tu? Okey, masa nak menuntut bayaran allowance tu nanti di cawangan akan maklumkan untuk kita buka akaun. Kalau macam kita buka awal ni, lepas tu kita dah dapat nombor akaun. Lepas tu kita ada 2-3 hari lagi sebelum hari mesyuarat. Puan boleh buka akaun hari ni dan telefon kepada Rustia untuk update nombor akaun ataupun email kepada MAPT yang mapt@cbp.com.my tu. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey, Assalamualaikum Tuan Pusi.
Saya nak tanya sikit lagi. Saya minta supaya pihak Co-op Bank mewajibkan semua anggota Co-op Bank membuka akaun di mana-mana cawangan Co-op Bank. Jangan digalakkan, diwajibkan kerana kita ada anggota. Okey, setuju. Terengganu sokong. Itu yang dipersetujui Mesti oleh perwakilan yang 2019 kalau tak salah saya. Ada perwakilan sendiri. Saya sokong. Semua perwakilan dimestikan buka akaun dengan Co-op Bank. Terengganu sokong. Saya mute lah. Diwajibkan. Mikrofonnya kita. Wajib. Okey. Saya mute dulu mikrofon. Ada soalan-soalan lain? Terengganu sokong wajib dibuka akaun. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum Tuan. Ya. Tidak ada. Saya wakil pada wilayah ni, Respan Benjani. Ya. Jangan bangun channel. Saya teruskan soalan Tuan. Tuan. Ya Tuan. Saya mencadangkan allowance perwakilan tu kalau boleh jangan sampai 1 minggu pula, kalau boleh hari Sabtu kita punya meeting, hari Selasa dah masuk dah macam rakyat. Kena cekap sikit lah di segi kemasukan tu. Promosi. Ya. Kita akan cuba 2 hari untuk kalau berat ada 2,000 lebih kan. Kelantan. Lepas tu tak boleh kata yang Co-op Bank kan. Kalau cepat sila 2-3 hari cukup. Kalau hari Sabtu meeting, Senin Selasa dah masuk akaun dah. Baik. InsyaAllah. InsyaAllah Tuan. Promosi. Ya. Hello. Okey ya. Promosi. Terima kasih Tuan. Hello, Promosi. Saya harap lepas ini terus teguh dan mantap. Mesti ada promosi. Ada soalan lain? Bila. Assalamualaikum. Apa nama tadi? 30 ataupun awal lagi. Tuan Roslan, ada soalan lain yang masuk. Saya cuba jawab soalan. Promosi. Ya. Boleh. Hello, saya nak tanya sikit tentang tentang allowance ni Tuan. Berapa akan bayaran? Ya. Saya galakkan semua ahli masuk buka akaun. Senang. Mudah dan senang. Okey, kita dah respon soalan tu. Saya mute lagi sekali mikrofon. Yang ada soalan saja kita akan cuba ni tanya. Ya, sebab dah banyak sangat suara yang masuk, saya pun tak berapa nak clear. So kita minta tuan-tuan yang mana ada soalan saja tuan-tuan dan puan. Kita akan cuba. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Ya Puan Siti Rogaya. Hello. Ya, saya nak tanya mengenai penentu sah minit yang terpilih, adakah mereka akan mengadakan mesyuarat nanti secara maya juga ataupun datang terus bersemuka? Kita bergantung pada SOP pada hari mesyuarat itulah. Nanti kalau ikutkan keadaan sekarang, kita dah boleh buat mesyuarat secara terbuka. Kan kita akan panggil ke Ibu Pejabat CBP untuk bermesyuarat lah menentu sahkan minit. Tapi yang itu pun tertakluk kepada SOP yang kita pun tak pastikan bila-bila masa boleh berubah. Ya Puan? Okey, terima kasih. Okay, sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan. Saya wakil dari Kelantan. Cik Muhammad. Ingin bertanya. Cik Muhammad Zawi. Cik Muhammad Zawi, ya. Daripada Kelantan. Saya ingin bertanya, pendaftaran untuk AGM 30 hari bulan tu bermula awal ke ataupun sehari sebelum lagi? Proses pendaftaran tu dah berlaku Tuan. Sampai hari ni pun kita masih terima lagi pendaftaran. Cuma masa saya dah daftar masuk AGM. Daftar masuk pukul 8 pagi Tuan. Daftar masuk pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi 30 hari bulan? Ya. Okey. Melalui line sama? Ya. Link yang sama yang kita dapatkan dekat skrin sekarang. Okey, line sama. Okey. Tuan daftar link yang sama juga untuk masuk ke NAPT. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, saya Suhaimi bin Haji Ahmad daripada Perwakilan Melaka. Ya. Saya ingin cadangkan setiap wilayah tu beri satu macam pegawai Co-op Bank sebagai dia punya monitor lah, supaya bila kami nanti tak dapat nak masuk, mereka boleh membantu kami lah untuk masuk dalam mesyuarat ni nanti. Jadi mohon
setiap wilayah dilantik pengurus atau wakil pengurus untuk monitor kami yang perwakilan di setiap wilayah. Terima kasih Tuan. Ya, ya. Kita ada wakil daripada 3 wilayah yang berkenaan dan juga kita ada 5 nombor yang dipaparkan dalam ini yang boleh bagi bantuan dan juga panduan kepada semua perwakilan yang ada masalah untuk masuk dalam semasa mesyuarat nanti. Ya. Kita ada 3 terima kasih Tuan. Wilayah dan juga 5 nombor yang boleh dihubungi. Nombor-nombor ni insya-Allah kita akan blast pada semua perwakilan sehari sebelum mesyuarat nanti. Baik. Assalamualaikum. Saya daripada Kedah. Waalaikumsalam. Daripada Kedah. Ya, Abdul Latif ya. Saya nak tanya satu, kalau kita nak pergi buka akaun di bank, kita perlu berapa kena bayaran sendiri ke atau bawa surat saja? Bayaran untuk buka akaun RM20 kalau tak salah saya. Untuk buka akaun RM20 kan. Okey. Okey. Terima kasih Cik. Sama. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum Tuan. Tuan yang kedua Tuan Ceroslan jadi Tuan. Ya. Saya nak tanya untuk pemilihan pangkat kawasan dijangka bila dibuat Kita sebelum bulan puasa tahun 2022 lah. Tuan. InsyaAllah. Bukan ujung tahun. Tak. Sebelum bulan puasa 2022. Baik Tuan. Terima kasih Tuan. Semoga berjalan dengan lancar. Hidup Go Bank. Stop. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan. Ya. Rizal. Terengganu. Perwakilan. Terengganu. Halo. Ya Cik Halo, Faizal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Terengganu. Alhamdulillah line clear. That's all. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Tuan Rizal. Perangkaan perwakilan Kedah. Ya, Cik Rizal. Assalamualaikum. Ya, okey. Saya ada 2 persoalan lah Tuan. Yang pertama tentang kita punya tempoh perwakilan kita ni. Kan? Ya. Kalau ikut pada tahun ni kita dah habis dia punya tempoh perwakilan lah. Ya. Okey. Kemudian dari segi allowance dia tu pula macam mana? Dia sebab kita kalau ikut tahun lepas kita tak adakan mesyuarat agung. Ya. Macam mana dia? Sepatutnya dia setiap tahun dia akan adakan ni kan macam mana Tuan? Okey, 2020 tak ada kan? Dan perwakilan yang sama Tuan kita bawa ke 2021 ni. So masih lagi 2. Okey. 2019 satu, 2020 tak ada. Kita bawa ke 2021. Masih lagi 2. Tunggal. Oh, jadi maksud dia perwakilan untuk yang sekarang ni dia akan tamat pada tahun depan ke macam mana? Ya, habis mesyuarat agung ni dia akan tamatlah sebagai perwakilan. Sebab dah cukup tempoh 2 tahun kan? Kali je mesyuarat. Sepatutnya pada tahun ni dia akan cukup 2 tahun lah kan? Ya. So 2019 dah setahun, 2020 tak ada, 2021 kita bawa yang 2020. Tuan Polisi, okey. Takut dengan kita perwakilan sepatutnya kita hadir mesyuarat 2 kali. Tetapi oleh kerana COVID, kita tahun 2020 tak ada mesyuarat. Jadi boleh tak kita satu usul supaya tahun depan, bermakna 2022 masih valid untuk kita perwakilan untuk hadir. Nanti di 2023 baru pengundian semula. Boleh tak kita usul ni? Kita ada usul, saya tak maulah dilihat sebagai mendahului mesyuarat agung kan. Kita ada usul yang kita terima daripada perwakilan berkaitan hal ni, pelantikan perwakilan dan tempoh perwakilan. So kita akan beri maklum balas dalam usul-usul yang berkenaan dan kita akan jawab semasa mesyuarat agung nantilah kan. Ya. Jadi maksudnya soalan tu dah ada dibangkitkan lah. Cuma akan dijawab waktu mesyuarat nanti. Ada. Okey, baik. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Satu lagi. Inai. Ada soalan lain? Saya tanya. Cik Zabidi. Halo, Ya Cik Zabidi. Saya Zun Huri. Saya tak jelas. Halo, saya Haji Zun dari Perak.
Okey, minta maaf lah saya ni dah ketinggalan bas dah sikit sebab saya mencari link ni untuk sesi taklimat ni sebenarnya saya tercari-cari dalam WhatsApp group, rupanya di dalam mesej, saya jumpa dalam mesej je. Jadi macam Angkasa ataupun Mesyuarat Agung Bank Rakyat dia di dalam WhatsApp group ataupun dalam WhatsApp lah saya dapat link. Maaf lah. Yang ini saya tengok dalam WhatsApp tak ada, cuma dalam mesej je lah. Jadi saya pun lupa di mana lah nak cari link ni, dan baru saya jumpa dalam mesej. Jadi untuk saya cuba buka di dalam, jadi mesej ni melalui komputer dalam handphone. Saya tekan link ni saja baru buka dalam telefon lah. Tapi untuk transfer kepada laptop atau komputer masalah sikit lah. Tak boleh dihantar ke WhatsApp link untuk Mesyuarat Agung. Seperti mana pagi 30 hari bulan nanti dihantar melalui WhatsApp. Jadi bila WhatsApp kita ada WhatsApp web dengan laptop kita boleh buka lagi senang lah untuk buka daripada laptop daripada handphone yang kecil ni kan. Jadi boleh tak di WhatsAppkan terus ke link ni. Sebab apa, macam hari ni saya cuba buka laptop, sekarang saya guna telefon, tapi saya buka laptop tak boleh nak buka link ni. Tak mau, saya cuba transfer tak boleh buka. Kita ambil maklum tuan, kita akan cuba guna semua saluran yang ada, SMS 15 dan juga WhatsApp nanti. Okey, terima kasih. Sama. Ada soalan lain? Dah hampir pukul 11, kalau tak ada soalan lain kita boleh tamatkan sesi ni, dan insyaAllah kita akan hantar video rakaman sesi taklimat ni lah untuk perhatian semua perwakilan. Ya. So kalau tak ada soalan. Okey tuan. Ya. Tuan. Ya. Halo, Assalamualaikum. Saya Mayusus bin Said daripada Koperasi Guru-Guru dan Kakitigaan Janpan Cumua Berhad. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kerana ni bagi nombor telefon untuk kita berhubung jika ada masalah lah. Terima kasih lah. Jadi mudah kalau kita ada masalah ke, kita boleh telefon, ada 5 nombor telefon ni. Nombor telefon ni masa 30 hari bulan je tuan. Ya tuan, tahu. Itulah nak ucapkan terima kasih lah. Jangan tahu ada masalah-masalah yang kita hadapi kan. Okey, terima kasih. Sama. Tu kalau tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya tuan. Assalamualaikum. Saya Ashraf Fahmi daripada Ipoh Perak. Nak bertanyakan soalan ya. Ya. Adakah kita akan mengekalkan penggunaan yang kita tengah guna sekarang ni, sistem yang sekarang ni, ataupun kita guna Android yang ke-9 ke atas? Sebab kebanyakannya tak boleh support kalau Android 9 ke atas. Kebanyakan pengguna ataupun perwakilan menggunakan Android bawah 9. Itu persoalan saya. Adakah kita akan menggunakan sistem yang sedang kita guna sekarang ni, ataupun kita akan guna Android 9 ke atas untuk penggunaan handphone ataupun laptop? Okey, masa hari mesyuarat tuan, ni untuk platform untuk sesi taklimat pada hari ni. Masa hari mesyuarat tuan boleh pakai pelayar internet kan. Kita tak pakai platform Microsoft Teams ni. Oh, okey. Okey, baik. Tapi bagi pengguna yang tidak menggunakan handphone, dia kurang daripada Android 9, dia tak boleh support. Maknanya kena pakai Android 9. Bermakna perwakilan nak kena dapatkan peranti baru ataupun handphone baru yang atas daripada 9, Android 9. Itu masalahnya sekarang. Layar internet insya-Allah tak ada masalah tuan. Oh, okey. Kita tak pakai Microsoft Teams yang kita pakai sekarang ni. Kuat je. Ini untuk sesi taklimat hari ni. Kita guna browser. Ya. Okey, kalau tak ada apa, dah pukul 11, so kita tamatkan sesi pada hari ini. Saya baca jutaan terima kasih pada semua. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Ya. Saya Cik Abu daripada Perlis. Saya nak tanya kalau macam untuk yang link untuk AGM kan? Ya. Dia tak ada satu app ah? Dia tak ada. Dia tak pakai app. Kita pakai Google Chrome, internet browser biasa. Dia kalau untuk Android atau Play Store memang tak ada app ah? Ya, kita tak ada.
Kita pakai internet browser saja. Tuan boleh masuk dekat handphone, boleh masuk dekat iPad ataupun dekat laptop. Okay, baik. Sebab kalau macam handphone ni kalau browser dia macam limited sikit. Tak apa, sabar. Tak apa. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Johari dari Kuala Lumpur. Ya. Saya nak peringatkan Sekretariat dan Mesyuarat Agung pada Mesyuarat Agung nanti. Semua perwakilan yang hadir kena Sekretariat main peranan ataupun pengurusi mesyuarat untuk mutekan mic ni. Sebab kalau orang nak bercakap, dia raise hand baru kita boleh buka. Sebab kita tak boleh dengar apa yang dia orang ni nak tanya. Semua nak bercakap pada hari itu. Jadi boleh tak kontrol dekat situ. Sebab saya tengok mesti ada yang nak tanya macam. Saya setuju Jo, saya setuju. Buat macam dalam parlimen. Kalau banyak cakap tutup mute dia. Okey. Untuk makluman, saya respon ya tuan-tuan dan puan-puan. Untuk makluman, masa mesyuarat nanti, komunikasi antara perwakilan soalan-soalan yang nak diajukan hanya secara teks. Betul. Ya. Hanya secara teks. Kita tak buka mikrofon untuk para perwakilan bertanya soalan. Tidak dia akan jadi pucat kasih lah dari mesyuarat nanti ya. Dia ada kat rumah. Abang dia kata kalau apa dengan Kak Long cakap kan. Dia kata tak nak lah ni susah semua dia. So kita pada hari mesyuarat nanti kita akan pakai teks saja untuk medium sebagai medium para perwakilan berkomunikasi dengan ALK untuk bertanya soalan. Okey, terima kasih. Sama. So kalau tak ada soalan. Okey tuan. Ya. Soalan yang terakhir tuan. Saya Cik Sanjani, wakil wilayah juga. Saya nak bertanya, saya tentang usul-usul tu macam mana akan dibincangkan dalam meeting nanti? Yang saya ada bagi 2-3 usul tu. Ya, kita akan bentangkan pada hari mesyuarat lah nanti usul-usul tu. Yang akan diberi maklum malas lah. Ya, lebih kurang kita baik. Lebih kurang kita terima 60 lebih usul dan kita pun dah membalas dan kita akan bentangkan masa mesyuarat nanti lah. Baik. Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, kalau tak ada apa, jam pun dah menunjukkan pukul 11.04 pagi. So, terima kasih banyak-banyak kepada semua perwakilan pada hari ini. So, kita tamatkan sesi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.